Assalamualaikum dan salam sejahtera anak murid cikgu. Hari ini termasuk matematik lagi 25, kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Kita teruskan dengan standard pembelajaran, menyelesaikan masalah yang melibatkan kekongruenan. Bagaimanakah menyelesaikan masalah yang melibatkan kekongruenan? Okey, tengok raja di sebelah. Bila soalan menyelesaikan masalah, kamu mesti fahamkan dulu apa yang diberi, kumpulkan apa maklumat yang diberi. Okey, kita lihat contoh 5. Raja di sebelah menunjukkan satu segitiga sama kaki. PQR dengan keadaan PQR sama dengan QR. Ini ialah maklumat pertama yang diberi. PR sama dengan QR. Maksudnya itulah yang kaki dia sama. A dan B masing-masing ialah titik tengah. A dan B titik tengah bagi sisi PR dan QR. Tunjukkan bahawa segitiga PBR dan QAR adalah kongruen. Dia mahu PBR yang ini dengan segitiga QAR dengan yang ini. Okey, QAR. Okey, sana. Tunjukkan bahawa segitiga PBR dan QAR adalah kongruen. Macam mana nak buat? Okey, penyelesaian dia. Macam cikgu buat tadi, sudah buat ni kan. Ini ialah QAR. Ini ialah PBR. Nak tunjukkan sama ada sama ke tidak. Berdasarkan raja di sebelah, kita tahu PQ diberi PQ sama dengan QR. Sudut PRB sama dengan sudut QRA. Sama kan sudut dia yang ini. Sudut sama yang ini. Okey. BR sama dengan AR. Jadi segitiga PBR dan QAR memenuhi sifat sisi sudut sisi SAS. Maka segitiga PBR dan QAR adalah kongruen. Maksudnya kita ada kat sini, kita ada segitiga satu kat sini. Kalau cikgu pisahkan dia, satu kat sini. Sudut sama, kat sini sudut sama, sisi sama. So dia akan jadi sisi, sudut, sisi. Ini. So dia memenuhi sifat-sifat sisi, sudut, sisi. Jadi dia adalah kongruen. Okey, teruskan. Contoh 6 ni dalam konteks mana dia kalau kamu tidak nampak. Siva menyediakan dua kepingkat berbentuk trapezium yang kongruen seperti ditunjukkan dalam layar di bawah. Setiap kad itu dilukis dengan separuh logo. Siva mencantumkan dua kepingkat itu untuk membentuk satu pentagon yang berlogo lengkap. Jika perimeter pentagon itu adalah 90 cm, hitung luas dalam cm pentagon itu. Kita tengok apa dulu yang diberi. Pertama, kamu kena fahamkan masalah ini. Dia ada trapezium ABCD dan trapezium QPSR dibagi adalah kongruen. AB sama dengan QP, BC sama dengan PS, CD sama dengan SR, AD sama dengan QR. Dan ini berdasarkan gambar rajah. Dibagi lagi perimeter kalau bercantum menjadi 90 darjah, 90 cm. Dan disuruh hitung luas pentagon yang terbentuk. Lepas tu kamu rancang strategi. Okay, kamu gabung nampak. Nah, gabungkan. Bila kita gabung, dia ulang ini. Ini bila tambahnya dia jadi berapa darjah? Berapa? 90 cm. Okey. Jadi dia akan jadi sisi 5 kan, dia akan jadi pentagon. Bila gabung dia akan jadi pentagon sebab 5 sisi. Jadi CS sama dengan nak cari CS, mana CS? Nak cari CS ni sama dengan 10 darjah tolak dengan sisi-sisi yang ada ini. Sebab dia bilang perimeter 90 cm kan. Sebab tu tolak dengan 90 darjah, tolak dengan AD. Mana AD? AD 13 cm. Tolak dengan QR, tolak dengan DC, tolak dengan RS. Lepas tu cari panjang AB.
Lepas tu luas pentagon itu ialah 2 kali luas trapezium. Tengok mula-mula dia kita cari SCS dulu yang tadi tu. Dapat 24 cm sini. Sini dapat 24 cm. Yang C pergi S. Lepas tu kalau separuh je dia adalah 12 cm. Jadi CB 12. Macam mana mau cari apa? Panjang AB yang ini. Cari panjang AB. Macam mana cari panjang AB? Kita nak tahu kan AB itu berapa. Tapi bila kita buat gitu, yang di sini dia akan jadi kecil sangat. Dia tulis kat sini. Gini. Okey. Sini kita tahu 13. Sini 20. 12. Jadi suruh cari panjang ini. Mana mau cari panjang ini? Dah tahu kan? Jadi bila kita buatkan garis putus-putus kat sini, jadi segi 4. Ini kita tahu 20. So, kamu kena cari di sini macam mana? Gunakan teorem Pythagoras. Sini 13, sini 12. Jadi macam mana mau cari yang di sini? Gunakan teorem Pythagoras yang ini. Okey, yang ini. Cari guna teorem Pythagoras. Dia akan dapat 5 cm. Jadi panjang ini kita tahu. Panjang ini kalau sini 5, sini 20. So, itu akan jadi 25 cm panjang AB tu. Okey. Jadi, macam mana nak cari luas pentagon? Gunakan rumus trapezium. Tapi darab dengan 2. Kenapa? Sebab ada 2 trapezium. Ini ialah rumus trapezium. 1 per 2 darab hasil tambah 2 sisi selari. Iaitu sisi selari 20 dengan 25 tambah darab dengan 12. Tinggi dia 12. Lepas tu darab dengan 2 sebab kita ada 2 trapezium. Dapat 540 cm persegi. Okey. Jadi, boleh juga gunakan kaedah yang kedua. Ini kamu tengok kaedah yang kedua. Kaedah kedua, dia terus kira luas segi 4 yang ini. Luas segi 4 ni. So, luas segi 3 ini baru ditambah. Dapatlah luas pentagon. Okey. Jadi, luas pentagon tu terdapat sudah. Boleh guna mana-mana cara. Kita teruskan. Tengok latihan diri 5.1c. Dalam raja di sebelah, garis AB dan DE adalah jari. BE dan AD ialah garis lurus. C ialah titik tengah bagi AD. Tunjukkan bahawa segitiga ABC dan DEC adalah kongruen. Tunjukkan kedua-dua segi itu kongruen ataupun tidak. Okey, macam mana nak tunjukkan dia kongruen? Tengok. Okey, kita ini segitiga BCA kan? Pisahkan dia. Ini CDE. Jadi untuk senang kita tukar kedudukan dia. Sama sudah kan? Nampak pun sama cikgu rasa ni. Okey. Jadi AC sama dengan CD sama dengan sudut ABC sama dengan sudut BAC sama dengan sudut EDC. Jadi memenuhi sifat kongruen sudut CCAS. Atau boleh kita gunakan memenuhi sifat kongruen itu sudut CC, sudut ASA. Kita tengok yang ini ya. AC sama dengan CD. AC mana? AC sama dengan CD. Lepas tu sudut ABC sama dengan sudut DEC. ABC sama dengan DEC. Sini sudut. Lepas tu sudut BAC sama dengan sudut EDC. BAC sama dengan EDC. Jadi kita dapat tengok dia sudut sisi. Okey. Ini sudut sisi. Kalau untuk yang satu lagi yang di bawah tu, AC sama dengan CD, dia guna ini juga. Lepas tu sudut BAC, sudut mana? Sudut BAC sama dengan sudut EDC. Tu sudut BCA digunakan BCA. BCA sama dengan DCE. Nah, ni ialah sudut sisi sudut. Sudut sisi sudut. Yang ini. Okey. Teruskan. Raja di bawah menunjukkan dua sisi 4 yang kongruen. Diberikan bahawa panjang WU ialah 13 cm. WU yang ini, okey, wah ni 13 cm. 13 cm. Hitung panjang PQ dalam cm. Dia mau cari panjang PQ. Dia mau cari panjang ini.
Gunakan apa ni? Ini maksudnya kalau dia kongruen, maksudnya SQ yang W ini sama. Ini 13 juga ni. 13, ini pun 5. Jadi macam mana mau cari ni? Gunakan teorem Pythagoras. PS sama dengan WT, dia tahu ya. Jadi ini dia sudah bagi SQ sama dengan WU itu 2cm. Jadi gunakan teorem Pythagoras untuk cari SQ, untuk cari PQ. Dapatlah PQ 12 cm. Okey, B, cari sudut SRQ. Mana sudut SRQ? SRQ sini dia mau cari. Dia mau cari sini. Kita tahu sini 108 sama kan? 105, sorry, sama dengan ini sebab dia kongruen. Jadi nak cari yang ini R. Jadi ini adalah sisi 4. Bila sisi 4, hasil sudut pendalaman dia ialah 360 darjah. 360 darjah, jadi tolaklah 160 darjah, tolak dengan 68, tolak dengan 90, tolak dengan 15. Jadi SRQ terdapat 97 darjah. Okey, kita tengok ya. Muizzuddin membagikan tanahnya yang berbentuk segi 4 tepat kepada dua bahagian yang kongruen seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Hitung perimeter. Perimeter maksudnya tambah semua ni. Okey, tambah semua tu. 20 tambah ini berapa ni? Ini 20 tambah ini sama dengan ini 18. Tambah lagi 50 yang ini, tambah lagi 18, tambah 70. Ini 70, 50 tambah 20 70, tambah 36 yang di sini. 36 dapatlah 212. Macam mana dapat 36? 18 tambah 18 dapat di sini ya. 36. Okey, cari luas. Luas sama juga. Bahagi jalan kepada dua bahagian. Ini yang pertama 50 darab 18 ini. Okey, yang kedua 20 darab 36 dapat 1620 meter persegi. Atau boleh juga kalau kamu nak guna yang ini. Nak guna yang ini pun boleh. Maksudnya yang ini 70 darab 18. Yang ini ialah 20 darab 18. So, kamu tambah, kamu dapat jawapan dia 1620 meter persegi. Sama saja ya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana sudah mendengar daripada Cikgu Matul. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.